selamat sejahtera. Saya Norina Rafiza Bukinianto, nombor matrik saya 23 DRM 21F 2003. Yang saya hormati lagi kasihi Puan Pensyarah kami iaitu Dr. Nurhayati Fatmi binti Talib. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang termasuk saya ingin membentangkan satu tajuk khas yang dipilih oleh kami iaitu dadah. Penagih dan pengedar, saran siapa? Mari kita bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurul Aiza binti Muhammad Nur Azri. Saya dari kelas DRM 1A. Nombor matrik saya 23 DRM 21F 2006. Dadah atau drug adalah bahan atau kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda atau tubuh manusia berfungsi. Apabila mendengar sahaja perkataan dadah, kita akan terus memikirkan jenis-jenis dadah dan mempunyai beribu-ribu jenis dadah di seluruh dunia ini yang digunakan oleh lebih 200 manusia untuk pelbagai tujuan. Dadah merupakan satu istilah yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna apabila digunakan. Akibat daripada kesan ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi ketagih dan akan terus bergantung hidup kepadanya. Tanpa disedari, kita sedari mungkin telah menggunakan beberapa jenis dalam hidup kita. Ubat-ubatan seperti paracetamol dan juga antibiotik membantu menyembuhkan kita sekiranya kita tidak sihat. Teh, kopi dan coklat juga mengandungi sejenis dadah rangsangan yang dikenali sebagai kafein. Akan tetapi, dadah rangsangan seperti ini tidak mengakibatkan ketagihan yang bermasalah kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, pengguna bahan minuman dan makanan ini tidak salah di sisi undang-undang. Jenis dadah seperti kokain, ganja, heroin, syabu dan juga ekstasi diambil untuk mengubah perasaan fizikal kita. Dadah-dadah ini juga dadah yang disalahgunakan. Akhir sekali, dadah juga mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf pusat, otak dan saraf tunjang. Digunakan bukan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang. Dadah ini juga diperoleh secara haram, membawa kepada pergantungan fizikal dan psikologi dan meningkatkan daya tahan terhadap dadah. Kesannya adalah mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seseorang. Assalamualaikum, saya Syazihan binti Fazli, nombor matrik 23 DRM 21F 2036. Assalamualaikum Puan Hati dan juga rakan-rakan. Pada hari ini saya akan membahaskan isu penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah di Malaysia seperti tiada jalan penyelesaian. Difahamkan melalui rekod Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK akan muncul penagih dadah baharu setiap hari. Dapat disimpulkan usaha memerangi gejala penagihan dadah yang digerakkan kerajaan secara agresif sejak tahun 1984. Boleh disifatkan sebagai gagal. Gagal bukan kerana tiada penguatkuasaan, tetapi gagal kerana sikap kita sendiri yang secara tidak sedar menjadi penyumbang kepada kehadiran penagih baharu tanpa disangka. Kenapa jadi begitu? Menerusi kajian dilakukan, 90% penagih baharu belajar melalui rakam mereka sendiri. Ya, pergaulan tanpa batas, ingin mencuba sesuatu yang luar biasa dan sentiasa dan masalah keluarga sering menjadi alasan mengapa mereka menjadi penagih. Bukan mahu menunding jari, namun hakikat itu jika diceritakan memang cukup pahit untuk ditelan. Ia terbukti apabila tangkapan dibuat oleh agensi berkaitan di sebuah rumah. Ada juga ibu bapa yang tidak tahu 5 orang anak mereka yang selama ni dianggap baik, rupa-rupanya sudah terjerumus ke dalam kancah penagihan dadah. Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan pelakuan yang berulang-ulang
atau penggunaan dadah yang berlebihan. Pada kebiasaannya, ia akan mendatangkan perasaan gembira melampau atau ketagihan bertujuan lari daripada kenyataan. Penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang melibatkan pula songsang penyalahgunaan dadah yang akhirnya boleh mengganggu kehidupan seharian. Apakah penagihan dadah? Penagihan dadah dikenali sebagai bergantung dengan dadah. Penagih itu dia tak boleh tak ada bahan terlarang tu. Dia kena ada bahan terlarang itu. Kalau tidak, dia akan jadi ketagih. Penagihan dadah bermula daripada seseorang itu memerlukan dos yang lebih tinggi untuk mencapai kesan yang diingini. Mula menunjukkan sifat-sifat My name is Nur Adriana Balkis binti Mazlan and my metric number is 23 TRM 21F 2029. Terdapat berbagai langkah untuk menghindari penyalahgunaan dadah daripada berleluasa. Antaranya ialah pihak kerajaan mengenakan hukuman yang berat. Misalnya, diberikan hukuman mati gantung bagi pengedar dadah. Hal ini adalah kerana tanpa pengedar dadah ini, sudah tentu penagih akan sukar memperolehi bekalan dadah. Begitu juga kepada penagih dadah dikenakan hukuman yang berat. Sebagai contoh, hukuman bagi penyalahgunaan dadah jenis syabu. Kesalahan mengedar dadah syabu iaitu antara 20 gram hingga 50 gram di bawah Seksyen 3A Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Hukuman minima adalah 20 tahun penjara dan 15 kali sebat, dan hukuman maksimum pula adalah 30 tahun penjara dan 15 kali sebat. Jika melebihi daripada 50 gram akan dikenakan hukuman mati gantung. Manakala kesalahan bagi memakan dadah syabu di bawah Seksyen 6B Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27 boleh dijatuhkan hukuman maksima 10 tahun penjara atau RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Selain itu, melaksanakan pendidikan untuk mencegah dari penyalahgunaan dadah, pihak yang berkenaan sama ada kerajaan maupun swasta dalam usaha untuk membantras isu penyalahgunaan dadah perlu mengadakan pendidikan untuk mencegah. Sebagai contoh, mengadakan aktiviti seperti ceramah, seminar, pameran dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk memberi informasi, pengetahuan serta kefahaman kepada masyarakat, terutamanya golongan remaja tentang bahaya dadah dan kesedaran mereka. Selain itu, pihak berkenaan boleh mengadakan aktiviti ko-kurikulum seperti perkemahan, motivasi dan sebagainya. Seterusnya, perlu mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan kerajaan. Hal ini bertujuan supaya sentiasa berganding bahu bagi sama-sama membantras isu penyalahgunaan dadah yang semakin berluasa, terutama di kalangan golongan remaja. Sebagai contoh, masyarakat dan pihak kerajaan perlu memata-matai serta bertindak pantas dalam melaporkan kegiatan yang mencurigakan. Ibu bapa perlu menguasai dan bertanggungjawab dalam menjaga anak-anak mereka. Selain itu, kawalan kastam yang ketat perlu dilaksanakan. Akhir sekali, penubuhan pusat-pusat pemulihan. Pihak kerajaan juga telah menubuhkan rumah-rumah pemulihan yang bertujuan untuk memberikan rawatan bagi penagih-penagih sama ada dari pelbagai peringkat umur, bangsa dan lain-lain. Sebagai contoh, kerajaan Malaysia telah menubuhkan sebuah rumah pemulihan yang dikenali sebagai penawar untuk merawat serta memulihkan pemikiran mental serta tingkah laku mereka dan membawa mereka ke jalan yang benar serta diredai Allah. Kesimpulannya, dadah merupakan penyakit masa kini yang semakin menular, khususnya dalam kalangan generasi muda. Generasi muda yang diharapkan mampu mewarisi kepimpinan negara semakin tidak menyedari tanggungjawab yang diamanahkan kepada mereka hanya disebabkan penyalahgunaan dadah. Telah banyak usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi menangani masalah ini, namun masih tidak berhasil. Oleh itu, kerajaan harus menggambling tenaga serta tindakan yang drastik harus dilakukan bagi membendung masalah ini dari terus membelenggu masyarakat.